Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, pada petang ini kita sambung perumpamaan dalam Quran. Kita akan baca dan juga ulas perumpamaan yang terdapat dalam surah An-Nahl ayat 75 dan juga 76. Kita baca sebagaimana kita sedia maklum sejak daripada awal pertemuan sampai hari ini, insya-Allah sampai habis. Kita baca daripada buku perumpamaan dan juga perbandingan dalam Quran karangan Al-Imam Ibn Qayyim, bahasa Arabnya Al-Amthal fil Quran, ataupun asalnya sebahagian daripada buku beliau yang terkenal A'lam Al-Muwaqqi'in, diterjemahkan dan juga terbitkan dengan judul perumpamaan dan juga perbandingan dalam Al-Quran. Jadi dalam pertemuan ini kita nak faham satu perumpamaan yang terdapat dalam surah An-Nahl. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Daraballahu mathalan 'abdan mamlukan la yaqdiru 'ala shay'in wa ma razaqnahu minna rizqan hasana fahuwa yunfiqu minhu sirran wa jahra hal yastawun alhamdulillah bal aktharuhum la ya'lamun." Ini yang pertama. Ada satu lagi, dua ayat berturut-turut. Wa daraballahu mathalan rajulain ahaduhuma abkamu la yaqdiru ala shay'in wa huwa kallun ala maulah aynama yuwajjihhu la ya'ti bi khair fahal yastawi huwa wa man ya'muru bil 'adli wa huwa ala siratin mustaqim. Ini perumpamaan yang kedua. Baik, kita lihat maknanya. Bagi perumpamaan pertama, maksud ayat tersebut ialah Allah memberikan satu misal perbandingan seorang hamba abdi yang menjadi milik orang yang tidak berkuasa melakukan dengan sebebasnya apa-apa pun, tak berkuasa, tak bebas. Okey, seorang hamba abdi. Seorang lagi pula yang merdeka, bukan hamba, ni yang bebas, yang kami kurniakan kepadanya pemberian yang baik, harta kekayaan dari kami. Allah Ta'ala kurniakan, dia bebas, dia pula dikurniakan harta benda yang banyak, bagus mutu harta itu, lalu dia boleh membelanjakan hartanya dengan sebebas-bebasnya, sama ada secara sembunyi ataupun secara terang-terangan. Adakah dua golongan ini sama ataupun dua orang ini sama? Quran tanya. Jawapan ini soalan yang kita panggil istifham inkari. Istifham bertanya bukan untuk dapat jawapan, tapi bertanya untuk membantah. Tindakan orang lihat benda yang sama? Tak sama. Confirm tak sama. Sama ke ni? Tak sama. Ibaratnya begitu. Okey. Jadi kalau tak sama, kenapa kamu samakan antara dua jenis orang macam ni? Sama dalam erti kata, kita lihat dan tafsirannya. Jadi ayat yang kedua pula kita lihat satu persatu nanti, tapi kita baca dulu terjemahan kedua-duanya. Ayat yang kedua pula Allah Ta'ala memberikan satu misal perbandingan lagi. Ada satu lagi selain itu. Dua-dua berkaitan akidah. Okey, dan juga pada surah An-Nahl. Surah An-Nahl ialah surah tentang ni'am, surah tentang nikmat. Okey, dan juga berkait dengan macam mana kita nak syukuri nikmat Allah SWT yang memberi segala-galanya. Baik, ayat yang kedua ini, perumpamaan yang seterusnya ini, yang ke-76 ini, Allah Ta'ala memberikan satu misal perbandingan lagi. Selain daripada yang tadi, dua orang lelaki, salah seorangnya kelu pekat dari semula jadinya, dari awal lagi kelu pekat lahir-lahir, tidak dapat menyatakan apa yang difikirkannya dan juga tidak dapat mendengar apa yang dikatakan kepadanya, dan ia pula menjadi beban kepada orang yang menjaganya. Satu lagi, okey, ataupun selain dia jadi beban, dia pula ke mana sahaja diarahkan pergi oleh penjaganya, tak dapatlah ia membawa sesuatu yang berfaedah. Maksudnya satu jenis ini tak bermanfaat lah. Ikut perkiraan manusianya tak bermanfaat. Satu lagi ialah orang yang menyuruh orang ramai melakukan, orang yang macam orang lain yang boleh berkata-kata serta dapat pula menyuruh orang ramai melakukan keadilan, dan juga diri sendiri pula berada di jalan yang lurus. Maksudnya orang yang teratur, bagus dan juga jelas, dan juga berada atas jalan kebenaran. Adakah sama dengan yang tadi tu? Dengan yang ni? Sudah tentu tidak sama. Baik, kedua-dua perumpamaan ini dia ada satu jenis perumpamaan yang disebut sebagai qiyas, perumpamaan dalam bentuk qiyas al-aqs. Okey,
kita mengumpamakan sesuatu antara dua ni kerana tidak ada persamaan. Kerana tidak ada persamaan. Biasa kita umpamakan kerana ada persamaan. Ini kerana ada satu sifat yang saling bercanggah antara. So dia nak kata A, kita lepas tu kita sebut A, lepas tu kita sebut B. Nak sebut A dengan B ni tak sama langsung. Lepas tu macam mana kamu boleh kata A dengan B ni sama? Macam tu. Sifat orang yang pertama dengan orang yang kedua tak sama langsung. Kenapa boleh jadi menyamakan antara kedua-duanya? Itu maksudnya. Kita panggil qiyas al-aqs. Ada qiyas biasa tu kita panggil qiyasul tard. Okey, ada sifat persamaan, lalu kes pertama memberi kesan kepada kes yang kedua sebab ada persamaan. Itu. Yang ni pula sebab tak ada persamaan. Bahkan saling bercanggah. So kita nak nafikan bila A tak sama dengan B, so tak ada persamaan. Kita nafikan hukum yang terdapat antara kedua-duanya, tak boleh nak samakan. Okey. Jadi kalau kita faham, ini salah satu bentuk qiyas ataupun salah satu bentuk perumpamaan yang terdapat dalam Quran. Jadi perumpamaan yang pertama itulah berkaitan dengan orang yang menyungutukan Tuhan. Okey? Orang yang menyungutukan Tuhan. Allah SWT merupakan pemilik bagi setiap perkara dan juga dia membelanjakan hartanya sebagaimana yang dikehendakinya. Tadi sebut kan? Okey, Allah Ta'ala perumpamaan seorang hamba yang tidak berkuasa, tak boleh buat apa pun, tak boleh buat apa. Harta benda pun tak ada, itu ini, tak nak belanja pun kena tunggu arahan Tuhan. Seorang lagi pula, orang yang dikurniakan harta benda yang cukup banyak dan juga cukup baik hartanya. Dia boleh belanja suka hati dia sebab itu milik dia. Jadi perumpamaan yang pertama itu ialah ibarat berhala. Berhala yang tak boleh buat apa-apa ataupun sembahan lain yang bersifat makhluk yang tidak boleh buat apa-apa melainkan dengan izin Allah SWT, tidak memiliki sesuatu dan juga tidak memiliki keupayaan. Okey, dia tak boleh buat apa-apa. Tak sama dengan Allah SWT perumpamaan orang. Ini diumpamakan dengan dalam bentuk orang yang dikurniakan Allah Ta'ala harta benda dan juga keupayaan dan juga sifat merdeka, boleh belanja suka hati dia. Tak sama. Jadi yang begitu juga tidak sama antara makhluk dengan Tuhan. Okey, Tuhan boleh mengurniakan cukup banyak nikmat dan juga dia memiliki segala makhluknya dan juga memiliki segala perkara yang ada di langit dan juga di bumi dan juga di tengah-tengah antara langit dan bumi. Semua dia miliki dan juga dia boleh belanja suka hati. Allah SWT kama yasha, sebagaimana yang dikehendaki Allah SWT, sama ada secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi. Orang nampak ataupun tak nampak. Ini sifat orang yang bebas. Okey, sifat orang bebas. Ini perumpamaan ini, wa man razaqnahu minna rizqan hasana fa yunfiqu minhu sirra wa jahra. Ini perumpamaan ini menyebut tentang Tuhan. Tak sama dengan apa yang kau bergantung dengan makhluk aku, yang dia makhluk itu sendiri berhajat kepada aku dan juga aku sendiri yang maha berkuasa dan juga maha memberi. Sudah tentu tidak sama. Okey, jadi disebabkan itu, ini perumpamaan kita sebut tentang ketidaksamaan. Biasa setengah perumpamaan ini sebut tentang kesamaan. Ini sebut tentang ketidaksamaan. Ketidaksamaan untuk apa? Untuk nafikan antara A dengan B tak sama, antara makhluk dengan antara Tuhan, antara sembahan selain daripada Allah SWT dan juga dengan Allah sudah tak sama dengan sifat-sifat yang disebut sebentar tadi. Nak mudah faham, seorang ni hamba abdi, dia tak miliki apa-apa, nak buat suatu tindakan pun perlu arahan Tuhan dia. Tak sama dengan seorang yang kaya raya, dikurniakan pelbagai nikmat dan juga dia merdeka, boleh berbuat sesuka hati dia siang malam secara sembunyi terang-terangan. Tak sama begitu. Sebab apa? Visualize ataupun tunjukkan contoh dengan manusia. Perumpamakan dengan manusia, Tuhan, sebab nak suruh mudah manusia nampak. Okey, apa yang ada dalam fikiran, apa yang ada dalam sistem keyakinan Tuhan, macam nak ceritakan tentang Tuhan dan juga sebagainya. So bagi satu perumpamaan yang boleh nampak macam ni. Allah Ta'ala boleh belanja, Allah Ta'ala maha kuasa, Allah Ta'ala memberi nikmat siang dan juga malam. Tak sama dengan yang sebaliknya, yang dikontrol dan juga sebagainya, yang bersifat makhluk itu. Baik, ini merupakan pandangan Al-Imam Mujahid. Tafsiran Imam Mujahid. Salah tokoh tafsir yang cukup terkenal lah. Kalau kita baca kitab-kitab tafsir, kita akan biasa jumpa nama Mujahid, nama Al-Hasan, nama
Ramai lagi tokoh-tokoh salaf. Baik. Jadi Ibn Abbas pula kata maksud perumpamaan ini ialah tentang antara mukmin dan juga kafir. Allah memperumpamakan orang mukmin dari sudut kebaikan yang dikurniakan Allah kepadanya menerusi rezeki yang baik, lalu dia belanjakan secara terang-terangan ataupun sembunyi. Atau ada pun orang kafir pula sebaliknya, seolah-olah dia hamba yang lemah serta tidak mampu melakukan sesuatu pun kerana tiada kebaikan pada diri. Ibn Abbas kata begitu. Tapi kata Ibn Qayyim, pandangan yang pertama lebih dekat dengan makna ayat. Okey, pandangan yang pertama lebih dekat dengan makna ayat. Sebab ini ayat ini datang dalam konteks ayat yang berkaitan syirik dan juga berkaitan dengan menjelaskan tentang keesaan dan juga kehebatan Tuhan, keagungan Tuhan. Lalu tafsiran Mujahid tadi itulah yang lebih tepat. Okey, ini menunjukkan macam mana untuk memahami ayat Quran, termasuklah memahami perumpamaan dalam Quran. Penting untuk kita faham konteks dia, penting untuk kita faham sibaq dan juga lihaq, ayat sebelum dan juga ayat selepas. Okey, jadi ayat sebelum itu ialah cerita tentang golongan yang sembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya'buduna min dunillah ma la yamliku lahum rizqan minas samawati wal ard syai'an wa la yastati'un fala tadribu lillahi al-amthal innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Itu ayat sebelum tu. Lepas tu datang daraballahu semua. Allah Taala memperumpamakan. Jadi berdasarkan kata Ibn Qayyim, ini suatu hujah yang menunjukkan bahawa maksudnya ialah berkaitan antara Tuhan dan juga dengan berhala yang disembah selain daripada Tuhan. Okey, dan itu memang jelas kan, dan juga cukup membantu untuk kita faham macam mana nak baca tafsir, macam mana nak faham ayat Quran, peranan konteks, peranan ayat sebelumnya, munasabah antara ayat sebelum dan juga ayat selepas. Okey, dan juga kita praktikkan dan juga beliau juga praktikkan. Baik, tapi kalau kita nak kata ayat yang Ibn Abbas kata tadi tak salah dari sudut tafsiran secondary kita bang. Tafsiran yang datang hasil daripada tafsiran pertama. Bukannya tafsiran itu yang tafsiran utama. Okey, tafsiran utama lah yang kita sebut sebentar tadi. Baik, kita lihat ayat yang kedua pula. Baik. Jadi seterusnya kalau kita lihat dalam surah Nahl ayat 76 yang kita dah baca sebentar tadi, perumpamaan seterusnya ialah perumpamaan tentang satu manusia, satu orang ni jenis kelub. Dia tak boleh bercakap, tak boleh mendengar, tak boleh, banyak kekurangan dan juga terbantuk dengan banyak perkara dan juga tidak ada manfaat, tak boleh nak buat, tak ada keupayaan untuk buat sesuatu perkara, lemah, longlai apa semua. Dan kalau diminta buat apa-apa pun tidak ada apa-apa faedah, tidak ada apa-apa natijah, tidak ada kebaikan pada dia. Satu, orang jenis macam tu. Yang kedua, orang yang kuat dan juga perkasa sampai boleh ya'muru bil adli, sampai boleh menyeru ke arah kebenaran, kebaikan, dan juga dia sendiri berada di atas jalan kebaikan dan juga kebenaran, ala siratim mustaqim. Antara dua ni mana sama ke tak? Tak sama. Ini qiyasul aksi. Okey, ada sifat yang saling menjanggah, jadi tak sama. Jadi perumpamaan kedua ini juga sambung kepada perumpamaan tadi dan juga berkait dengan ayat sebelumnya, ialah tentang nak jelaskan konsep tauhid dan juga keesaan dan juga keagungan Tuhan yang bercanggah dengan makhluk lain yang disembah oleh manusia lain. Berhala ke, bukit bukau ke, gunung ganang ke, bintang ke, ataupun ada orang sembah penguasa ke dan juga sebagainya, tak sama. Yang tu lemah saja. Okey, tak boleh buat apa. Dia tak boleh mendengar. Kalau dia sekadar mungkin dengar dari sudut bahasa makhluk lah, tetapi tidak boleh memustajabkan doa, tidak boleh buat itu. Kalau dia minta, dia tak boleh buat apa-apa. Sebagaimana ayat tu sebut, dia sebut apa nama ni, ainama yuwajjihu la ya'ti bi khair. Kalau orang minta buat sesuatu, dia tak boleh buat apa-apa, tidak membawa apa-apa faedah. Ini contoh berhala yang disembah atau selain daripada Allah Subhanahu Taala yang disembah, tidak ada apa-apa faedah. Tak sama dengan Allah Subhanahu Taala yang maha suci dengan segala sifat yang bertentangan tadi, sifat yang lemah sebentar tadi. Allah Taala maha agung, maha berkuasa dan juga maha berbicara, maha mendengar. Dia pula menyuruh orang lain melakukan keadilan dan juga dia sendiri pula berada di
di atas jalan yang lurus. Okey, ini sifat agung Allah Ta'ala yang maha benar dan juga maha adil. Maka yang ni kalau kita bergantung dengannya, kita alhamdulillah okey. Kita meminta dengannya, dia akan dengar. Kita meminta dia untuk buat membantu kita sesuatu, dia akan bantu, dia akan tolong, bahkan dia mampu berkuasa untuk tolong. Tak sama dengan makhluknya. Itu maksud perbandingan antara dua orang yang disebut dalam ayat Quran sebentar tadi. Okey, Allah Ta'ala suci daripada segala sifat kekurangan yang terdapat di dalam sifat orang yang disebut tadi kan. Lemah, tak boleh mendengar, tak ada faedah apa semua. Sedangkan apa yang Allah Ta'ala perintahkan, segalanya ada faedah. Apa yang Allah Ta'ala larangkan, segalanya demi faedah. Larang supaya kita dapat faedah. Kalau kita tak buat, kalau kita buat, kita akan dapat musibah ataupun kita dapat bahaya. Baik. Jadi segala perintah Allah SWT ada, dan juga segala ciptaan dia, sama ada maksudnya segala yang terdapat dalam Quran dan juga sunnah, ada kebaikan, ada faedah, ada keadilan, ada kebenaran. Dan juga segala yang terdapat di luar daripada Quran, kita panggil alam semesta dan juga sebagainya, ada keadilan dan juga kebaikan. Dan arti kata ada hikmah dan juga kebijaksanaan. Ala lahul khalqu wal amru ala lahul khalqu wal amru. Bahawasanya bagi Allah SWT sahajalah segala ciptaan dan juga segala perintah untuk buat itu. Maksudnya semua yang Allah Ta'ala lakukan ada kebaikan dan juga apa yang diperintah ada kebaikan. Baik, itu maksudnya untuk ayat yang kita nyatakan sebentar tadi, perbandingan. Jadi sedikit kita nak sentuh tentang apabila ayat tersebut sebut juga tentang wa huwa ala siratim mustaqim. Tuhan berada di atas jalan yang lurus. Apa maksud ini? Seperti yang dinyatakan oleh Nabi Syuaib dalam surah Hud ayat 56. Inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum. Inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbukum. Okey. Rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha inna rabbi 'ala siratim mustaqim. Di hujung tu inna rabbi 'ala siratim mustaqim. Ini diungkapkan, disebut dalam Quran, diungkapkan oleh Nabi Syuaib. Tuhanku berada di atas jalan yang lurus. Apa maksudnya? Allah Ta'ala sendiri maha benar, maha adil. Allah Ta'ala maha bijaksana. Apa yang diperintahkan mengandungi keadilan. Apa dia berbuat mengandungi kemaslahatan dan juga rahmat dan juga kebijaksanaan. Allah Ta'ala sentiasa benar dalam setiap perbuatannya. Okey. Jadi setiap yang dilakukannya tidak mengandungi sebarang kezaliman dan juga perintah yang dilakukan. Ini kita lihat ayat Quran cukup banyak. Bila perintah solat, Allah Ta'ala sebut kebaikan daripada solat. Inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Perintah puasa, Allah Ta'ala sebut kebaikan di sebalik puasa, yang mahu dicapai ketakwaan. La'allakum tattaqun. Sebut wa antasumu khairul lakum. Kalau kalian berpuasa, itu lebih baik bagi kalian. Sebut tentang kebaikan puasa. Kan? Khairul lakum. Baik untuk kalian, lebih baik untuk kalian, banyak kebaikannya. Kesihatan tubuh badan, kebaikan kesedaran, kebaikan ketakwaan dan juga sebagainya. Boleh sebut tentang apa nama ni, tentang zakat, tutahhiruhum wa zakkihim biha, menyucikan diri kita daripada sifat-sifat bakhil, kedekut, buruk sangka dan juga sebagainya. Itu maksudnya segalanya mengandungi faedah. Sebab begitu juga alam sekitar. Ada kitabun makru' al-Quran, wahyu kitabun manzur. Alam semesta segala yang diciptakan Allah SWT juga mengandungi faedah. Sebab Allah Ta'ala ala siratim mustaqim. Allah Ta'ala sendiri maha berkuasa, maha baik, maha bijaksana, maha adil. Okey. Jadi segala yang diciptakannya kalau diamati, kita akan kata sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Imran. Subhanak ma khalaqta hadza batila. Tidaklah engkau menciptakan ini sia-sia, tanpa ada faedah, tanpa ada hikmah, tanpa ada kebenaran. Baik. Jadi itu umumnya tentang tafsir bagi perumpamaan tersebut. Okey. Ini salah satu faedah yang kita boleh sentuh. Kalau nak lanjut boleh baca buku yang kita ulas ni. Kita tidak akan detail baca satu perkataan demi perkataan. Siapa yang nak baca macam tu, dia boleh baca sendiri. Boleh dapatkan buku ini. Tapi salah satu faedah daripada kita baca hari ini antaranya ialah
tentang kepentingan meraihkan ataupun melihat kepada konteks ayat sebelum dan juga selepas. Ayat tu duduk kat mana? Apa ayat sebelum dia? Apa ayat selepas dia? Dalam surah apa? Surah itu tentang apa? Itu penting untuk kita faham. Sebelum kita untuk kita teliti, sebelum kita faham suatu ayat. Okey, sebelum kita tafsir dan juga tadabbur suatu ayat. Begitu juga kepentingan untuk membezakan antara tafsiran. Biasa dalam kitab-kitab tafsir banyak tafsir. Ayat ini maksudnya sekian-sekian. Kata ulama ini pula ayat ini maksud sekian-sekian. Kata ulama Ibn Qayyim sentuh tentang hal ini dalam ayat, dalam tafsir perumpamaan tadi. Boleh baca lanjut siapa yang berminat. Ini penting untuk kita bezakan sebab itu bukan maksud tafsiran yang berbeza. Tapi itu masuk tafsiran yang saling menyokong satu. Yang kedua, itu juga ada tafsiran utama terhadap ayat, tafsiran secondary pula, sekunder terhadap ayat. Okey, tafsiran utama tadi sebagai contoh ayat daripada 75 tentang perumpamaan satu yang hamba yang dimiliki tak boleh buat apa, harta benda pun tak ada, nak belanja pun tak ada, dengan seorang lagi yang merdeka, ada harta banyak, boleh belanja, terpulang kepada dia boleh belanja macam-macam. Ini perumpamaan antara dua ni, kata Mujahid dan juga ramai lagi ulama yang lain kata ini perumpamaan tentang Tuhan. Ibn Qayyim tarjihkan tafsir ini. Perumpamaan tentang Quran tentang Tuhan dan juga beza dengan berhala dan juga sembahan lain. Ibn Qayyim tarjih tafsir ini, dan juga bila datangkan hujah antara konteks ayat tersebut terang-terang sebut tentang akidah dan juga tauhid dan juga mengecam golongan yang menyembah selain Allah SWT. Yang kedua ialah ada tafsir Ibn Abbas sebagai contoh dan juga ulama lain sebut itu sebenarnya antara mukmin dan juga kafir, sifat dua golongan itu boleh diterima tafsiran itu, tapi itu bukan tafsiran utama. Kita panggil tafsiran sekunder yang lahir daripada tafsiran utama sebentar tadi. Okey, itu antara faedahnya lah. Okey, yang kita boleh nampak. Kita panggil beza antara tafsir dengan nataiju tafsir. Tafsiran utama dengan tafsiran yang datang daripada kita lihat isyarat-isyarat ayat menunjukkan. So tidak ada bertentangan. Kita panggil mungkin kita sebut dalam apa yang Ibn Taymiyah sebut dalam Muqaddimah fi Usul Tafsir beliau sebagai ikhtilaf at-tanawwu' dalam bab tafsir, bukannya bertentangan dan juga sebagainya. Jadi itu penting bagi siapa yang belajar dalam bidang ini dan juga mengajar, penting untuk dia tahu dan juga untuk berinteraksi dengan turas tafsir, kita tafsir, kita akan nampak biasa ni ada lebih daripada satu pandangan, banyak, kadang-kadang sampai 10 pandangan. Macam mana nak deal? Apa tafsiran yang paling dekat dengan makna ayat? Itu kaedahnya. Yang apa tafsiran yang kita kata disampaikan oleh ayat, diisyaratkan oleh ayat, tapi kita tak kata tafsiran utama. Itu mungkin tambingan saja. Saya harap bermanfaat. Maaf atas kekurangan. Kita sambung kita baca sikit-sikit, kita sambung insya-Allah lusa beberapa ayat daripada kitab ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.